Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Izzuan bin Muhammad Nizam, kat Matrik 10 DPN 18F2049. Saya sebagai pengacara. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Imari Rizal Abidin. Nombor saya 10 DPM 18F2089. Saya merupakan panel pertama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Faiz bin Azil Ali, anggota Metrik 10 DPM 18F2020 dan saya panel kedua. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Rizwan bin Rostak Fandi, nombor kat Metrik 10 DPM 18F2078. Saya merupakan panel ketiga. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fatul Azmi bin Bahadur, nombor Metrik 10 DPM 18F2035 dan saya merupakan panel yang keempat. Dan saya punya maruah ataupun agama saya. Media sosial kecoh dengan satu video iklan perjudian secara dalam talian yang mempromosikan kegiatan haram bagi umat Islam secara terang. Lebih menimbulkan kemarahan masyarakat apabila sindiket berkenaan ligat memancing orang ramai ketika Ramadan baru memasuki hari keempat. Saya mendapatkan salah seorang pelakon dalam video iklan berkenaan yang mengangkat tema sambutan Aidilfitri sebagai umpan bagi mengajak orang ramai berjudi demi duit rakyat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua rakyat Malaysia dan penonton, selamat datang ke rancangan Temu Berbicara dalam program isu hari ini, di mana kita membicarakan isu-isu yang terkini. Sementara itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Izzuan bin Muhammad Nizam, pengacara anda pada hari ini. Baiklah, kita teruskan. Isu yang hendak dibicarakan pada hari ini ialah tentang kemunculan iklan yang mempromosikan aktiviti perjudian dengan menggunakan lagu Hari Raya Aidilfitri. Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan satu rakaman lagu raya di mana lagu raya tersebut berkaitan dengan perjudian. Sebagai masyarakat penting, perkara ini amat keji di mata masyarakat lain, kerana bukan sahaja umat Islam tetapi bangsa dan agama lain juga tidak bersetuju dengan perkara ini. Hal ini kerana mereka membuka lirik asal ke lirik yang berusulkan perjudian, kerana mereka hendak mempengaruhi orang yang menonton untuk terpengaruh dalam aktiviti perjudian ini. Jadi, isu ini telah menimbulkan kemarahan seluruh rakyat Malaysia, terutamanya umat Islam yang hendak menyambut Hari Raya Aidilfitri. Jadi, ia memberikan kesan yang mendalam kepada kita semua kerana ia seolah-olah tidak menghormati dan menghina Hari Raya Aidilfitri. Jadi untuk teruskan perancangan ini, saya tidak berseorangan kerana kita ada 4 tetamu jemputan yang akan membicarakan tentang faktor, kesan, langkah-langkah dan saranan tentang isu ini. Saya memperkenalkan tetamu-tetamu undang kita pada hari ini. Yang pertama, Encik Muhammad Aiman Arif bin Zainal Abidin yang akan membincangkan beberapa faktor terjadinya isu ini. Yang kedua, Encik Muhammad Faizi bin Nazir Ali yang akan membicarakan kesan-kesan daripada berlakunya isu ini. Yang ketiga, Encik Ahmad Rizwan bin Rostak Fandi yang akan mencarahkan beberapa langkah untuk mengatasi masalah dan isu ini. Dan terakhir sekali, Encik Muhammad Fatul Azmi yang akan menyarankan beberapa saranan lah untuk kita mematras isu perjudian ini. Jadi, tetamu-tetamu kita sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, syukur. Jadi kita tanpa membuang masa, kita teruskan ya untuk soalan yang pertama. Jadi soalan yang pertama saya nak tunjukkan kepada Encik Aiman Arif.
Encik Aimarif, bolehkah anda membicarakan bagaimanakah isu ini boleh terjadi? Faktor-faktor penyebab kepada isu ini. Silakan Encik Aimarif. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, terima kasih kepada pengacara kita kerana sudi menjemput kami dalam program ini. Terdapat beberapa faktor iklan perjudian ini berlaku, antaranya ialah salah guna kebebasan media sosial. Okay, salah guna kebebasan media sosial ini adalah punca yang utama penyebab iklan judi ini berlaku. Setiap iklan di televisyen haruslah melalui proses tapisan oleh lembaga penapisan filem sebelum iklan boleh disiarkan. Penapisan filem bagi pencipta kandungan di media sosial, mereka tidak perlu melalui proses ini, dan disebabkan oleh itulah mereka mengambil kesempatan untuk keluarkan apa sahaja kandungan tanpa rasa tanggungjawab, dan itulah yang berlaku sekarang. Seperti mana yang kita tahu, iklan perjudian ini adalah salah satu contoh yang boleh kita ambil. Faktor yang kedua ialah mereka mengambil kesempatan semasa Hari Raya Aidilfitri ini. Ia termasuklah tahap kurang kesedaran dalam kalangan golongan yang terdesak dan memerlukan duit, termasuklah golongan asnaf. Menjadi faktor mengapa kegiatan judi ini terus mendapat sambutan yang ramai. Okey, yang terakhir sekali ialah pelakon iklan tersebut memberikan alasan tiada tawaran kerja. Pada zaman sekarang, kita mestilah lebih berhati-hati dan tidak memberikan alasan tiada tawaran kerja sehinggalah sanggup menerima tawaran tidak sepatutnya, seperti video pengusukan perjudian ini berlaku baru-baru ini. Okey, itu saja faktor yang boleh saya uraikan. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Encik Aimarif. Saya juga bersetuju dengan pendapat faktor-faktor yang diberikan Encik Aimarif. Okey, jadi seterusnya saya ingin bertanya kepada Encik Muhammad Faiz. Okey, Encik Faiz, kita tahu apabila munculnya iklan perjudian ini, ia memberi pelbagai kesan kepada kita semua. Lagi-lagi kesan yang buruk lah kepada kita. Jadi bolehkah Encik Faiz membincangkan beberapa kesan daripada berlakunya kemunculan perjudian ini, kesan-kesannya. Silakan Encik Muhammad Faiz. Okey, terima kasih kepada semua untuk menjemput saya. Okey, antara kesan-kesan yang dapat daripada iklan tersebut ialah iklan ini sewajarnya mensasarkan kepada semua golongan, tetapi ia dapat antara golongan yang ditarget ialah golongan yang berpendidikan rendah, di mana golongan ini mudah percaya dengan apa saja iklan yang di mana dapat menguntungkan mereka, tambah-tambah lagi semasa pandemik ini. Seterusnya, masyarakat lebih bergantung dengan iklan tersebut. Yang seterusnya ialah kemunculan pelbagai pihak dengan namanya scammer. Yang seterusnya ialah tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Terima kasih Encik Muhammad Faiz. Saya juga bersetuju dengan pendapat yang diberikan Encik Muhammad Faiz sebentar tadi. Dan benar kata-kata Encik Muhammad Faiz, kesan yang buruk yang dibicarakan tadi akan terjadi sekiranya kita menteraslah isu ini. Okey, seterusnya saya ingin bertanya kepada Encik Ahmad Rizwan. Encik Ahmad Rizwan, pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu pengiklanan perjudian ini daripada berlaku pada masa akan datang? Silakan Encik Ahmad Rizwan. Okey, terima kasih kepada Encik Izzuan kerana menjemput saya pada hari ini. Okey, pada pendapat saya, pihak yang berwajib seharusnya memperketatkan lagi undang-undang berkaitan dengan perjudian. Contohnya seperti mengenakan hukuman denda dan penjara yang lebih berat kepada pesalah. Ini untuk memastikan kadar jenayah berkaitan perjudian dapat dikawal, sekaligus perkara ini dapat dibendung daripada menular lebih teruk. Okey, seterusnya pihak berwajib juga boleh melakukan pemantauan yang berkesan, seperti melakukan pemantauan secara kerap dan rapi di lokasi-lokasi tumpuan seperti pusat-pusat hiburan dan markas
perjudian yang dijalankan untuk mengelakkan kegiatan ini daripada berleluasa dan tidak terkawal. Okey, akhir sekali, pihak berwajib juga boleh melakukan kempen kesedaran dan iklan berkaitan perjudian seperti mengadakan kempen tentang keburukan berjudi dan membuat iklan yang berkaitan dengan kesan negatif perjudian, contohnya kepada diri, keluarga, agama dan juga bangsa. Saya percaya usaha ini dapat menimbulkan kesedaran kepada masyarakat terutamanya, sekaligus mengelakkan mereka daripada terjerumus ke dalam kegiatan tersebut. Okey, terima kasih. Saya rasa setakat itu pendapat saya. Kita kembali kepada Encik Izzuan. Okey, terima kasih Encik Ahmad Izzuan. Telah diberikan pendapat langkah-langkah yang anda berikan tersebut. Saya merasakan agak benar ya dan boleh diambil untuk mengatasi isu ini. Okay. Jadi yang terakhir sekali saya ingin tanyakan kepada Encik Fatul. Encik Fatul, bolehkah anda menyarankan beberapa saranan untuk mengatasi isu ini pada pendapat Encik Fatul? Silakan Encik Fatul. Terima kasih Cik Izzuan. Antara saranan-saranan yang boleh dibuat adalah yang pertama, menguatkuasakan akta dan juga peraturan berkaitan periklanan yang dikawal selia oleh pelbagai kementerian dan juga agensi. Sebagai contoh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepergunaan bertanggungjawab dalam mengambil tindakan kepada iklan yang mengelirukan dan memperdaya di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. Dan saranan yang kedua pula adalah memberi pendidikan dan pengetahuan am tentang perbuatan mempromosikan aktiviti tidak bermoral ini kepada seluruh lapisan masyarakat supaya masyarakat lebih celik tentang perkara ini. Sejurus dengan itu, masyarakat tidak akan terikut kepada aktiviti ini dengan mudah. Dan langkah yang terakhir adalah membuat aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi jika terlihat iklan yang membimbangkan supaya tindakan dapat diambil. Itu saja pandangan saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Fatul. Okey, apa yang telah dibincangkan oleh Encik Fatul tentang saranan yang boleh diambil, saya bersetuju juga bersependapat dengan Encik Fatul kerana saranan yang diberikan juga benar dan boleh diambil untuk mengatasi isu ini. Okey, secara keseluruhannya saya bersetuju dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini, pendapat mereka dan ilmu yang dikongsikan untuk mementeras isu ini. Okay, oleh itu, saya ingin menyeru kepada semua pihak agar kita berganding bahu untuk mementeras isu ini sekeras-kerasnya. Kerana isu ini akan memberi kesan yang buruk kepada anak-anak muda dan generasi muda yang akan datang pada masa akan datang ni. Jadi kita tidak mahu generasi muda dan anak-anak cucu kita terpesong jauh dan tenggelam dalam aktiviti perjudian ini. Jadi itulah saya mengharapkan semua pihak memegang peranan yang penting agar isu ini tidak berleluasa dan tidak akan terjadi lagi pada masa akan datang. Lagi-lagi dengan menggunakan lagu Hari Raya kerana itu tidak seolah-olah tidak menghormati hari perayaan bagi umat-umat Islam di Malaysia. Okay, jadi saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu undang kita iaitu Encik Aiman Arif, Encik Muhammad Faizi, Encik Ahmad Izzuan dan Encik Muhammad Fatul. Jadi terima kasih dan jaga diri dengan situasi yang tidak menentu ini. Saya minta semua dalam dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih.